Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami membentangkan kertas kerja berkaitan dengan pengiraan jarak ke dinding langit pertama berdasarkan dari isyarat-isyarat Al-Quran dan Hadis. Yang mula sekali Allah ciptakan adalah air, iaitu samudera alam semesta. Yang mana air ini terdiri daripada tetali-tetali tenaga. Yang mana tetali-tetali tenaga ini adalah bertepatan dengan string teori. Tetali-tetali tenaga ini ada yang panjang, ada yang pendek. Himpunan tetali tenaga yang panjang dengan tetali tenaga yang pendek, yang mana setiap kepanjangan bahagi yang pendek itu mematuhi Fibonacci, iaitu 1.618 ataupun Gödel ratio. Setelah sekian lama berpusar, maka tetali-tetali tenaga tadi mula membentuk molekul air, yang mana molekul air ini adalah strukturnya yang geometrinya yang paling banyak mematuhi Fibonacci sequence. Ini diiktiraf sendiri oleh Profesor Sotiris Zantius at Pacific Northwest National Laboratory pada tahun 2015. Setelah sekian lama berpusar, maka tetali tenaga ini terbahagi kepada dua golongan. Yang satu golongan yang meneruskan legasi memusar lawan arah jam, yang satu lagi mula memesong ikut arah jam. Yang mana kumpulan yang lawan jam, bila bertemu dengan kumpulan yang ikut jam, ia mula membentuk simpulan. Yang mana simpulan ni lama-kelamaan bergabung jalin menjadi formasi permata putih. Yang mana formasi permata putih ini, yang paling dalam adalah yang paling tinggi ketupatannya, yang paling tinggi ketegangannya. Dan pada masa yang sama berlaku juga pertembungan arus yang membentuk zirconium di bahagian belakang sini. Iaitu zirconium ini adalah bahan perakam yang paling hebat. Setelah sekian lama permata putih tadi bergetar, simpulan-simpulan tetali tenaga ikut jam dan juga tetali tenaga lawan jam terurai. Dan apabila terurai, maka bertembung antara tetali tenaga ikut jam dan tetali tenaga lawan jam, maka menghasilkan ledakan penghapusan. Walaupun dalam noted string theory, ia menyatakan bila mana berlaku pertembungan ini, tidak semua menjadi tenaga, tidak semua terhapus. Ada sebahagian di antara string theory tersebut, pada setiap tetali tenaga string theory tersebut, iaitu untuk tetali tenaga lawan jam dan juga untuk tetali tenaga ikut jam, yang akan tinggal dan akan menjadi pemacuan untuk alam materi dan juga alam antimateri. Maka terpaculah alam materi dan alam antimateri yang dibentuk oleh kumpulan tetali tenaga yang jauh lebih halus daripada tetali tenaga asas sebelum ini. Yang mana tetali tenaga asas di luar ini jauh lebih besar daripada tetali tenaga pada yang terpacu untuk kali ini. Pada fasa ini, tetali tenaga yang halus tadi di dalam alam materi kita yang mempunyai nisbah Fibonacci mula membentuk molekul-molekul air. Dan di sebelah kanan sana, tetali tenaga alam antimateri mula membentuk dengan luas sekali, mula membuka dengan luas sekali kerana ia tidak membentuk air, dan dengan begitu laju sekali ia membuka. Dan pada fasa ini pula, tetali tenaga yang halus tadi mula membentuk air dengan banyak sekali. Dan pada waktu ini mula terbinanya bahan-bahan bumi disebabkan wave pole anomaly yang membentuk buih, dan juga buih membentuk tanah, dan akhir sekali membentuk buih bumi dan juga bahan-bahan bumi yang lain. Dan pada fasa ini pula, partikel-partikel yang mempunyai ketepatan yang berbeza, kesan daripada annihilation dan juga kesan daripada permata putih dari awal tadi, iaitu ketepatan yang berbeza dalam permata putih itu. Dan dekat sini juga ia akan membentuk formasi yang sama, mempunyai ketepatan yang berbeza. Maka bahan-bahan bumi keluar daripada dalam yang mempunyai ketepatan yang berbeza, dia keluar seperti ini. Yang mana yang lebih tengah lebih tinggi ketepatan, yang lebih tengah lagi lebih tinggi ketepatan yang terkeluar ini, dan sampai ke akhir sekali yang paling tinggi itu paling tinggi ketepatan. Dan pada ketika ini pula, ketepatan yang berbeza tadi mula mendakap ruangan-ruangan yang di atasnya yang mempunyai ketepatan yang berbeza juga. Maka
supersimetrik berlaku di sini, iaitu boson dan fermion supersimetrik multiplet, yang mana bahan-bahan bumi dengan bahan-bahan dengan ruangan yang langit akan mendekap masing-masing mengikut ketumpatan masing-masing. Maka ketika ini juga vektor ruangan setiap langit berkombinasi dan terbentuknya 11 dimensi, yang ini bertepatan dengan 11 dimension superstring theory. Ketika ini mula terpacunya pusaran-pusaran berakar dari ruangan lapisan langit pertama hingga ke antimateri universe sana, matter antimatter attract each other, CERN 2012. Pada fasa ini Allah mempersiapkan bumi dalam 2 hari terakhir supaya sesuai untuk dihuni. Pada ketika ini langit sudah siap dibina dan pusaran akibat ketumpatan yang berbeza tadi mula membentuk jaringan black hole dan white hole. Dari alam materi ke alam antimateri dan begitulah sebaliknya. Berarti terdapat sekurang-kurangnya 2 laluan masing-masing sehala, sepasang yang menghubungkan setiap titik antara alam materi dengan alam antimateri. Maka pasangan black hole, white hole ini mewujudkan tenaga keupayaan pada kedua-dua mulut bagi pembentukan wormhole. Yakni terbentuklah wormhole Zero Tidal Force Schwarzschild Light Wormhole, iaitu wormhole yang sesuai untuk kita bergerak, boleh pergi, boleh patah balik dan boleh berhenti, yang bersesuaian dengan tempat-tempat naik. Gambar rajah ini menunjukkan perbezaan ketumpatan antara tetali-tetali tenaga berdasarkan ruangan-ruangan langit, yang mana tetali tenaga pada alam kita yang paling dalam ni adalah 1 berbanding dengan 2 jarak tetali tenaga di alam yang kedua, langit yang kedua. Begitu juga yang langit ketiga, 3 kali ganda jarak kita. Maksudnya dia lebih jauh, lebih luar, lebih jauh jaraknya. Begitulah seterusnya mengikut Fibonacci. Walau bagaimanapun, di luar sana ada tetali tenaga yang jauh lebih besar daripada kita, yang tidak terbabit dengan annihilation, iaitu tetali tenaga yang masih segar, yang kalau dibandingkan dengan tetali tenaga kita, maka ia mempunyai perbandingan jarak yang amat besar sekali. Sekarang adalah masa untuk kira jarak daripada bumi ke dinding langit terdekat. Maka daripada formasi universe yang kita lihat tadi, kita ada beberapa kata kunci untuk membuat kiraan tersebut, iaitu dengan menggunakan kelajuan malaikat. Malaikat bergerak dalam ruang dimensi yang besar tadi. Dan kita berada di dalam ruang dimensi yang halus, iaitu tali tenaga halus. Di sini ada kata kunci daripada ayat Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 5. Fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Para malaikat bergerak melaksanakan urusan dengan Tuhannya dalam 1 hari bersamaan dengan 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Yang mana bila ada nisbah masa ikut teori string theory, ia juga berkorelasi dengan nisbah jarak. Maka jarak yang digunakan oleh malaikat pada ruangan yang besar tu adalah 1 hari bersamaan dengan 1000 tahun, yang bersamaan dengan 365,250 kali ganda jarak pada dimensi kita. Maka apabila kita lihat begitu besar sekali jaraknya, dan malaikat pula dibina daripada cahaya, yang mana malaikat dibina daripada cahaya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Allah Ta'ala menciptakan malaikat daripada cahaya, Allah Ta'ala menciptakan jin daripada nyalaan api, dan Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada apa yang telah diberitakan kepada kamu. Dan pada surah Al-Fatir ayat pertama, Allah Ta'ala juga menyatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan malaikat dalam keadaan bersayap. Ada 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan mengikut kehendak Allah berapa sayap Allah nak buat. Dan ini memberi kata kunci pada kita bahawa malaikat bergerak di dalam ruang dalam formasi burung terbang. Yang mana apabila kita lihat, sekiranya dalam mengikut teori fizik, sekiranya cahaya boleh dibentuk, maka kita boleh menguak cahaya, menarik cahaya, menguak ruang, ataupun memampakkan ruang. Apabila ruang dimampakkan, sebagai contoh 4 kali daripada ruangan biasa, maka kita boleh pergi 4 kali halaju cahaya. Dalam situasi ini bukan 4 kali halaju cahaya, tetapi ia boleh pergi setiap kali kuatkan, iaitu malaikat menguat
di depan, formasi burung terbang, kemudian ruang pula menolak daripada belakang. Dua formasi tersebut, dua komponen tersebut menatijahkan hak laju malaikat ke depan. Maka kuatkan ke depan 365,250, darab dengan tolakkan daripada belakang, ruang diregangkan 365,250, darab dengan hak laju yang paling tinggi di langit pertama kita, iaitu hak laju cahaya. Maka kita dapat hak laju malaikat bersamaan dengan 0.1334 trilion kali laju cahaya. Sekiranya hak laju ini didarab dengan masa perjalanan ke dinding langit pertama, seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jarak daripada bumi ke dinding langit pertama adalah 500 tahun, tebal setiap langit 500 tahun, dan jarak antara setiap langit juga 500 tahun. Maka kita fokus kat sini, 500 tahun perjalanan daripada bumi ke dinding langit pertama. Kita ambil 500 tahun ni sebagai masa, darab dengan hak laju tadi, maka kita dapat jarak daripada bumi ke dinding langit pertama bersamaan dengan 66.7 trilion tahun cahaya. ...500 tahun perjalanan tadi adalah perjalanan malaikat seperti mana yang dinyatakan oleh Qatadah, ulama tabi'in. Yang mana sekiranya malaikat tidak menggunakan tempat naik, maka 500 tahun perjalanan baru sampai ke dinding langit pertama. Sekiranya malaikat menggunakan tempat naik, ia boleh pergi sekejap saja. Bagaimanapun pula tentang jarak terdekat ke dinding langit pertama? Yang tadi ini adalah jarak ke arah Sidratul Muntaha. Jarak terdekat dalam ke dinding langit pertama ada cluenya yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga, iaitu jarak ke langit bersamaan dengan 71, 72 ataupun 73 tahun perjalanan. Maka bila kita darab hak laju malaikat tadi dengan 71 tahun perjalanan, kita dapat jarak ke dinding langit terdekat ini pada geometri yang paling dekat bersamaan dengan 9.7 trilion tahun cahaya. Dan ini berada di tengah-tengah julak yang dinyatakan oleh Profesor Mehran Vardanian dengan timnya daripada Oxford University pada tahun 2011, iaitu 3.5 trilion tahun cahaya, dan juga Profesor Ethan Seager daripada University of Florida pada tahun 2018, iaitu 11.5 trilion tahun cahaya. Sekarang mari kita semak dengan peristiwa Isra Mi'raj untuk jarak terdekat antara bumi ke dinding langit pertama. Untuk itu, kita kena melihat dan mencampurkan semua masa yang terbabit yang Rasulullah dan Jibril lalui sepanjang peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana kita kena melihat kepada semua khilaf-khilaf para ulama, ada khilaf yang paling kecil julatnya antara isyak dan subuh. Semua masa-masa yang terbabit ini kita kena tambah dan kita kena bandingkan dengan khilaf para ulama untuk masa yang paling kecil antara isyak dengan subuh. Yang mana bila kita lihat masa yang diperoleh oleh para ulama antara isyak dan subuh, yang mana yang julat masanya paling kecil adalah 7 jam 42 minit. Dan bila kita fokus kat sini, iaitu purata jarak antara dinding langit yang kita perolehi ini adalah 3 minit 14.8 saat. Dan 3 minit 14.8 saat ini, apabila kita tambah dengan semua peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah dan juga Jibril, ia bersamaan dengan 6 jam 43 minit 10 saat. Maka masuk dalam julat masa antara 7 jam 42 minit tadi, iaitu antara isyak dan subuh. Maka dengan ini kita boleh mengambil masa 3 minit 14.8 saat adalah masa yang optimum untuk kita gunakan dalam kiraan jarak terdekat ini. Maka 3 minit 14.8 saat masa darab dengan hak laju malaikat, iaitu 0.1334 trilion tahun cahaya, darab dengan formula jujukan Fibonacci dalam tempat-tempat naik, dan darab dengan ruang yang diperpendekkan dalam suacai light wormhole, tempat-tempat naik itu. Jarak yang diperpendekkan itu kat mana kita nak perolehi? Ada clue dia dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
daripada Allah tepat-tepat naik, malaikat dan Jibril bergerak menuju pada Tuhannya dalam satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun adalah bersamaan dengan angka 18,262,500. Maka darat dengan nisbah yang diperpendekkan ini, ruang yang diperpendekkan ini, yang mana zero tidal force light wormhole, zero tidal force cuaca light wormhole, zero tidal force cuaca light wormhole adalah hanya ruang saja diperpendekkan dalam tu. Maka bila lepas darat ni kita dapat berapa jarak dia? 66.7 trilion tahun cahaya juga. Maka masuk dengan tepat dengan kiraan yang pertama tadi, dan masuk dengan Profesor Ethan Siegel dan juga Profesor Mehran Vadayan dari segi ratio dia. Sekian, terima kasih.